Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, tugasan kamu untuk hari ini ialah membuat aktiviti dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 19. Okey, cikgu akan bimbing kamu bagaimana cara untuk membuat aktiviti tersebut. Okey, tajuk dia edit tanda baca. Okey, isi borang pendaftaran sekolah. Baik, di sini cikgu telah menandakan tempat untuk kamu isikan tanda baca yang betul. Di sini tanda bacanya tertinggal. Jadi kamu kena kenal pasti tanda baca yang manakah yang sesuai diletakkan pada tanda yang cikgu telah bulatkan itu. Baik, mari kita baca dulu, okey? Adik Halim telah berumur 4 tahun. Dia akan belajar di Tadika Ria. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Aduhai, saya terlupa, kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia, jawab Kartini, kakak Halim. Wah, hebat kakak, kata Halim. Baik, mari kita lihat tanda yang cikgu dah bulatkan tadi. Okey, nampak di perenggan yang pertama. Okey, mula dari dia. Okey, dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Okey, kat sini ada dua kesalahan yang dia tinggalkan. Okey, apakah tempat yang sesuai pada bulatan yang cikgu tandakan tu? Okey, di sini. Ya, tanda yang sesuai di situ ialah tanda koma. Okey, di situ yang tanda yang sesuai ialah tanda koma. Okey, macam mana nak buat tanda koma? Okey, calik saja, sikit saja. Okey, nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Okey, di akhir ayat mesti ada tanda noktah ataupun tanda titik. Okey, kamu tuliskan nanti. Okey, kamu betulkan, nanti kamu salin semula petikan ini di bahagian bawah dan betulkan tanda baca. Okey, kita lihat perenggan yang kedua. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Okey, apa tu kata kuncinya? Tanya. Bermaksud itu ialah ayat tanya. Apabila ayat tanya, mesti ada tanda tanya ataupun tanda soal. Ini yang cikgu bulatkan di sini. Okey, di situ kena ada tanda soal. Macam mana nak tulis tanda soal? Okey, tanda soal kita buat macam telinga gajah tu. Okey, dan titik di bahagian bawah. Okey, tak boleh titik. Okey, macam tu. Okey, itu tanda soal. Baik, seterusnya. Okey, perenggan seterusnya. Aduhai, saya terlupa. Okey, itu ialah ayat seru. Okey, ayat seru. Jadi apabila ayat seru, selepas kata seru mesti ada tanda koma. Okey, aduhai itu ialah kata seru. Okey, selepas kata seru mesti ada tanda koma. Aduhai, saya terlupa. Dan di akhir ayat itu mesti ada tanda seruan. Okey, tanda seruan. Garis dan titik. Okey, titik di bahagian bawah. Okey. Okey, itu ialah tanda seruan. Okey, seterusnya. Kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Okey, perenggan yang ketiga. Okey, keempat. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Di situ tak ada tanda noktah, jadi awak kena betulkan. Baik, seterusnya, mengapakah maklumat itu perlu ditulis?
Dia tanya kan, tanya Halim. Jadi kena ada tanda soal. Tanda soal perlu ditulis sebelum kata petik. Sebelum tanda petik. Okey, maksudnya di sini tidak ada tanda koma. Kat situ ada tanda koma, jadi tak perlu ditulis, digantikan dengan tanda soal. Okey? Kemudian, maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia. Jawab Kartini, kakak Halim. Okey, nampak yang cikgu bulatkan tu? Jadi kamu betulkan tanda baca yang betul. Dan seterusnya, wah, hebat kakak. Okey, nampak kat situ ialah kata seruan. Kata seruan. Bila ada ayat seru, mesti ada tanda seruan. Okey, tadi cikgu dah terangkan bagaimana tanda seruan. Okey, cuba kamu salin semula dan tulis tanda baca yang betul di bahagian bawah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan, kamu boleh tanya kepada cikgu. Okey, terima kasih.